Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah, wartawan dari TV3. Saya akan menemu ramah beberapa orang untuk bertanyakan tentang Perlembagaan Malaysia. Adakah mereka tahu tentang Perlembagaan Malaysia? Mari ikut saya. Sebelum saya mengupas lebih lanjut berkenaan Perlembagaan Persekutuan, terdapat 15 bahagian penting dalam Perlembagaan Malaysia. Antaranya bahagian 2, kebebasan asasi dan juga bahagian 8, pilihan raya. Assalamualaikum Cik. Salam. Sudikah anda meluangkan masa bersama saya? Boleh. Saya ingin bertanyakan beberapa soalan. Soalan tentang apa tu? Apakah maksud perlembagaan bagi Cik? Perlembagaan. Maaf, saya tak tahu. Assalamualaikum Cik. Ya, waalaikumsalam. Boleh saya tanya soalan? Boleh. Apakah maksud Perlembagaan Malaysia? Perlembagaan Malaysia? Saya pun tak tahu lah. Apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Perlembagaan Persekutuan dikenali sebagai Perlembagaan Malaysia merupakan dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu. Yang pertama adalah Perjanjian Persetujuan Tanah Melayu 1948 dan yang kedua ialah Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan ini merupakan undang-undang tertinggi di Malaysia. Perlembagaan ini juga mengandungi 183 perkara yang mana perlembagaan ini dibahagikan kepada 15 bahagian yang mana setiap satu bahagian atau lebih perkara yang relevan. Pada Januari 1956, Tunku Abdul Rahman mengetuai rombongan ke London untuk membincangkan soal pergubalan Perlembagaan Persekutuan dan merundingkan tarikh kemerdekaan untuk negara. Pada Mac 1956, satu suruhanjaya perlembagaan dikotai Lord Reed telah ditubuhkan untuk menerangkan dan meneliti Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya tersebut telah mendapatkan pandangan daripada parti-parti politik, persatuan-persatuan bukan politik dan individu tentang bentuk negara dan bangsa bagi negara ini dalam proses rundingan itu. Satu memorandum daripada Parti Perikatan telah mendapat keutamaan. Memorandum berkenaan yang disebut sebagai Pakatan Muni iaitu persetujuan secara bertolak ansur. Perlembagaan yang digubal oleh Suruhanjaya Reed ini telah diiktiraf oleh Jawatankuasa Kerja sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mulai tarikh kemerdekaan negara iaitu pada 31 Mac 1957. Apabila Sabah dan Sarawak menyertai Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1963, beberapa peruntukan perlembagaan serta ketentuan telah dipindah dan nama negara telah ditukar kepada Malaysia. Perlembagaan Persekutuan memberikan jaminan terhadap hak asasi dan kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di Malaysia. Selain itu, ia menjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Adakah awak tahu umur seseorang itu untuk mengundi? Saya rasa umur seorang untuk layak mengundi adalah 21 tahun. Hai, Assalamualaikum. Salam. Saya ingin bertanyakan beberapa soalan. Adakah awak tahu syarat umur bagi seseorang untuk berkelayakan mengundi? Saya rasa 18 tahun kot. Dalam bahagian 8 dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, ia menerangkan tentang pilihan raya di Malaysia. Perkara pertama ialah pendaftaran pemilih. Ini adalah satu elemen penting dalam sistem pilihan raya. Seseorang pemilih itu mestilah mendaftar dengan Suruhanjaya Pilihan Raya sebelum dia boleh mengundi dalam pilihan raya bagi Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Di Malaysia, seseorang itu layak untuk mendaftar jika dia berumur daripada 18 tahun pada tarikh kelayakan. Warga negara Malaysia, seseorang itu hendaklah penduduk di mana-mana bahagian pilihan raya di Malaysia dan tidak hilang kelayakan. Seseorang pemilih akan hilang kelayakan jika pada tarikh kelayakan ditahan kerana tidak siuman atau sedang menjalani hukuman penjara atau sebelum tarikh kelayakan didapati bersalah dan dihukum mati atau dipenjara tempoh lebih 12 bulan dan masih menjalani hukuman pada tarikh kelayakan atau didapati bersalah di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya
1954 atau telah memperoleh kerakyatan asing atau didenda atau dikenakan hukuman tidak kurang daripada RM2,000. Selain itu, elemen-elemen penting dalam pilihan raya adalah bahagian pilihan raya pemilih, calon dan proses pilihan raya. Perkara kedua ialah bilangan bahagian pilihan raya. Dalam sistem pilihan raya yang diamalkan di Malaysia, seseorang calon dipilih untuk mewakili penduduk-penduduk sesuatu bahagian pilihan raya di parlimen, iaitu pilihan raya umum atau Dewan Undangan Negeri. Adakah awak tahu apakah hak asasi kewarganegaraan Malaysia? Saya rasa kebebasan beragama. Itu je yang saya tahu. Adakah anda tahu apakah hak asasi dalam kewarganegaraan Malaysia? Hak asasi ya? Maaf, saya tak tahu. Dalam Perlembagaan Malaysia, bahagian 2 perkara 5 iaitu kebebasan diri. Jika seseorang itu ditangkap, maka dia hendaklah diberitahu dengan seberapa perkara yang boleh alasan-alasan dan ditangkap dan hendaklah dibenarkan, berunding dan dibela oleh seseorang pengawal undang-undang pilihannya. Dalam Perlembagaan Malaysia, bahagian 2 perkara 10 iaitu kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan tertakluk kepada Fasal 2, Fasal 3 dan Fasal 4. Fasal 2, tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Fasal 3, setiap warga negara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata. Fasal 4 ialah semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan. Dalam Perlembagaan Malaysia, bahagian 2, perkara 11 iaitu kebebasan beragama. Yang pertama, tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada Fasal 4 untuk mengembangkannya. Yang kedua, tiada seseorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diperuntukkan khas pada kesemuanya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agamanya sendiri. Dengan penjelasan yang telah diberikan, kita dapat lihat kepentingan perlembagaan yang patut diketahui oleh setiap rakyat Malaysia untuk menjamin keamanan dan mewujudkan pemerintahan yang adil. Kewujudan perlembagaan dari segi sejarah berdasarkan tolak ansur dan beberapa perkara seperti hak keistimewaan orang Melayu, agama Islam dan lain-lain seperti mengekalkan riwayat negara bangsa. Pembentukan perlembagaan akan mengekalkan identiti negara Malaysia kerana mengandungi perlembagaan, sistem pentadbiran dan perjalanan undang-undang negara dapat dilaksanakan. Sekian, terima kasih.